KPM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, what's up everybody. Anda sedang menyaksikan Road to Success SPM 2021 bersama dengan saya lagi, Akmal Nazri. Baik, sebelum ini kita dah belajar prinsip perakaunan dan sekarang ini, di jam ini kita akan belajar bagi subjek pembinaan domestik. Tapi sebelum itu, diingatkan kepada anda semua, ingat sila patuhi segala SOP, guys. Okey, sebab kita semakin naik dan saya pasti semua nak kembali hidup seperti biasa, kan. Jadi kita ikutlah segala SOP yang diberikan. Sentiasa mencuci tangan, sentiasa memakai pelitup muka dan juga menjaga jarak 1 meter. Alright, sekarang ini kita nak bersama dengan siapakah guru yang akan bersama dengan kita pada jam ini bagi subjek pembinaan domestik. Jom kita tengok profil guru hari ini. Let's go. Raikan tiap detik. Detik apa? Itu kita nak tanya kepada cikgu yang mempunyai pengalaman sebanyak 16 tahun bagi subjek ini bersama dengan Cikgu Fazia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Akmal. Sihat, Cikgu? Alhamdulillah. Alhamdulillah, Cikgu. Cikgu, apa yang bermaksud raikan setiap detik tu, Cikgu? Mana setiap detik kita tak boleh patah balik. So, kita kena raikan buat sepuasnya. Jangan kita menyesal detik yang kita tinggalkan. Okey, Cikgu. Untuk bagi subjek pembinaan domestik, jujur saya katakan ini pertama kali saya dengar bagi subjek ini. Kita nak tahu apa sebenarnya pelajar-pelajar belajar di dalam orang kata subjek ini dan juga bab yang kita akan bersama sekejap lagi ni, Cikgu. Okey, pembinaan domestik adalah mata pelajaran vokasional yang ditawarkan di sekolah menengah biasa, harian biasa. Pembinaan yang dia fokus kerja pembinaan, kemahiran beberapa jenis kemahiran yang kita akan ajarlah di sekolah. Okey. Dan hari ini kita akan belajar bab apa, Cikgu? Kita akan belajar modul 3, bahan dalam pembinaan. Bahan dalam pembinaan. Ini saya pasti pelajar-pelajar kena ambil tahu, Cikgu, kan? Kalau tak nanti kan bahan apa dia pakai untuk buat rumah pun jadi masalah juga, Cikgu, kan? Okey, baik. Sebelum kita nak perkenalkan pelajar-pelajar yang mana orang kata sekolah pilihan hari ini, kami di Didik TV sentiasa melakukan protokol kesihatan. Jadi diminta Cikgu untuk kita pergi ke sini untuk kita melakukan sanitasi. Boleh, Cikgu? Boleh. Okey, jom. Let's go. Okey, silakan, Cikgu. Saya sila gunakan terlebih dahulu. Alright, dan selepas itu saya akan gunakan. Okey, kita akan gunakan cuci-cuci sehingga bersih pegang apa, Cikgu, kan? Kita pun tak tahu kita pegang apa. Kes pun semakin tinggi. Jadi ini adalah salah satu perkara lah yang kita boleh cuba elakkan, Cikgu, kan? Dan kami juga sentiasa menjaga jarak 1 meter. Baik, Cikgu, kita dah tahu dah pandangan Cikgu sendiri mengenai apa yang pelajar-pelajar akan belajar bagi subjek ini dan juga bab apa yang kita nak dalami sekejap lagi. Tapi saya nak tahu juga pandangan pelajar mengenai subjek pembinaan domestik ini. Senang ke? Susah? Jom kita tengok. Didik TV KPM. Saya suka dengan subjek ini kerana subjek ini amat senang bagi saya, amat senang dan mudah dipahami. Subjek ini juga memberi pengalaman baru bagi saya. Saya minat dengan subjek kelas MPV ni kerana saya memang minat kerja arkitek daripada saya kecil lagi. Dan saya berharap dengan belajar dekat kelas MPV ni dapat tolong saya untuk menjadi pekerja arkitek bila saya besar nanti. Saya berminat dengan subjek pembinaan domestik ini kerana kita dapat mempelajari reka bentuk sesuatu rumah dan saya memang berminat untuk belajar tentang pembinaan. Didik TV KPM. Itu dia pandangan pelajar daripada SMK Pandaran Jaya Kelang, betul, Cikgu? Saya. Pelabuhan Kelang. Pelabuhan Kelang, yang itu anak murid Cikgu juga. Yang mana kita akan bersama dengan mereka sekejap lagi. Tapi seperti biasa kita nak berhenti rehat dulu. Selepas ini kita mulakan kita punya sesi pembelajaran kita dengan sekolah pilihan hari. Anda semua jangan ke mana, selepas ini nak Road to Success SPM 2020. Jom. Didik TV KPM. Didik TV KPM.
Ya, masih lagi menyaksikan Road to Success SPM 2021. Cikgu, besok hari apa, cikgu? Besok hari Selasa, Akmal. Takkan besok kan ni kepada bangsa-bangsa Iban kan menyambut Hari Gawai. Ya. Jadi diucapkan kepada semua yang menyambut Hari Gawai, selamat Hari Gawai. Gayu Guru Gerai Nyamai. Alright, cikgu. Kita nak belajar bagi subjek pembinaan domestik. Okey, tapi sebelum itu kita nak tahu siapa pelajar-pelajar ini. Seperti yang saya katakan tadi, mereka ini semua datang daripada SMK Pandamaran Jaya Pelabuhan Kelang, Selangor. Jom, ini dia pelajar-pelajarnya. Assalamualaikum. On mic, brother. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nampak tak, cikgu? Ya. Salah seorang pelajar cikgu baru lepas solat asar. Ya. Nampak? Kita boleh nampak. Yang lain dah asar ke? Alhamdulillah. Okey, siapa ni? Kita perkenalkan dulu, namanya Hanafi, Ya, Ya. saya Muhammad Nafi. Okey. Oh, itu je. Saya Muhammad Nafi bin Hadi dari SMK Pandamaran Jaya. Cantik. Seterusnya. Yang sebelah tu, Rizwan. Saya Muhammad Rizwan Mirodi, dekat sekolah SMK Pandamaran Jaya. Okey, seterusnya kata namanya Syamir. Betul ke? Betul. Alham- Saya Muhammad Syamir Nur Hafiz Firasdan dari SMK Pandamaran Jaya. Nampak huduk tu masih ada lagi kat muka awak tu. Alhamdulillah. Okey, seterusnya Syarul Nizam kan nama? Nama saya Muhammad Nizam bin Hasan daripada SMK Pandamaran Jaya. Okey, dan seterusnya Aziz. Aziz nama? Ya, saya. Ya, siapa? Saya Muhammad Azizwan bin Muhammad dari SMK Pandamaran Jaya. Okey, ini 5 pelajar akan bersama dengan kita selama 1 jam ini. Semua okey Jangan mengantuk Okey Okey. Mantap. Alright, cikgu. Ya, Jadi saya. tanpa membuang masa lagi, ayuh kita mulakan bagi subjek pembinaan domestik bagi bab bahan dalam pembinaan. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan, cikgu. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Okey ya. Ni Prof. Cikgu. Okey, bahan dalam pembinaan ya. Kalau dalam seluruh daripada tingkatan 4 dan 5 ni antara bab yang mudah dan you all mesti skor. Kalau tak skor memang rugi besar. Memang standard kandungan yang ada dalam modul ini ada 4. Kita akan belajar mengenai kayu, bahan kerja bata, bahan kerja konkrit dan bahan kemasan. Yep. Okey, kayu Kayu mempunyai ketupatan, kelembapan dan ruang udara yang berbeza. Kalau itu dia dikategorikan kepada 4 jenis, 4 kategori. Semua ada grade A, grade B, grade C dan grade D. Okey, A, B, C ni kita adalah kayu keras. Okey. Dia berat. Dia kayu keras dan berat A. Kayu keras dan sederhana berat dia grade B. Keras dan ringan grade C. Manakala grade D ialah kayu lembut. Okey, ini adalah contoh-contoh kayu yang digunakan dalam pembinaan lah, ikut grade dia. Okey. Okey, kalau kita tengok kayu grade A dan grade B kita akan gunakan untuk struktur rangka. Sebab dia keras, dia kukuh dan boleh dijadikan sebagai cerucuk, rasuk, tiang, gelejar, kekuda dan lantai. So, kita mesti guna kayu keras. Kalau guna kayu lembut, apa jadi agaknya? Runtuh, cikgu. Bukan, tak runtuh lagi. Dia tak tahan lama. Dia tak tahan lama. Runtuh pula. Kalau kita tengok rumah-rumah kayu zaman dulu beratus tahun, dia tahan. Sebab dia guna kayu-kayu yang keras dan matang. Macam cengal semua, cikgu apa? Cengal ialah contoh kayu keras lah. Okey. Baik. Okey. Seterusnya, kalau kita tengok kalau digunakan sebagai kasau, pintu, tingkap, parkir, dinding dalam dan shieling, kita banyak gunakan kayu grade C. Kenapa, cikgu? Okey, grade C ialah kayu keras tapi dia ringan. Dia ringan sikit. Jadi bolehlah kita gunakan sebagai pintu, sebagai tingkap. Kalau kita gunakan kayu keras berat sebagai pintu, agak-agak macam mana? Berat. Nak tolak pintu pun susah. Jadi kita boleh guna grade C dan grade D. Okey. Okey. Kalau untuk dijadikan kapal laut, gerabak lori, landasan kereta api, kita masih mesti gunakan kayu yang keras. Okey. Okey, kalau kegunaan untuk perabot dan hiasan, kita boleh banyak gunakan kayu grade C dan grade D. Grade D ialah kayu tadi, kayu apa? Kayu lembut. Kayu lembut boleh digunakan sebagai perabot, ukiran, pemegang alat, bingkai gambar, kerja hiasan dan batang pensel.
Okey, ni contoh-contoh jenis kayu cikgu tak payah sebut lah. Tapi kalau senang nak ingat, kalau dalam periksa suka kita kena ingat satu jenis kayu setiap kategori. Contoh kayu keras berat tu, kita ingat satu cukup. Biasa cengal. Okey, cengal berat. Kalau grade B kita ingat satu. Tualang kita ingat dalam, tak payah ingat banyak sangat kan. Kalau grade C kita ingat kayu getah. Okey, jadi kalau kita ingat satu, sekurang-kurangnya kita ingat kumpulan kayu tersebut. Okey, boleh? Okey, cikgu sambung ya, Kemal. Boleh, cikgu. Okey, apabila kita gunakan kemasan kayu, kita kena kemas dia. Kayu yang tidak dikemas, maknanya belum dirawat. Kalau kita pegang, pernah tak kita pegang kayu Oh, ni apa? Masuk dalam tersusuk selumbar. selumbar. Tu makna kayu tu belum dirawat. Jadi dia ada selumbar, dia belum dirawat lah tu. Jadi kalau kita buat kerja kayu, kita mesti lakukan kemasan, iaitu proses kerja akhir bagi kayu tersebut. Tujuan kita lakukan itu adalah pertama nak hasilkan kerja kayu yang cantik lah. Yang kedua, memberi lapisan perlindungan kepada serangga dan kulat tu yang contoh lama punya bangunan, rumah lama tahan beratus tahun sebab dia telah dikemas dan dia kayu tu sangat matang dan meningkatkan daya tahan kayu terhadap cuaca. Okey. Okey, apabila tadi kayu nak dikemaskan, ada beberapa jenis kemasan yang boleh digunakan untuk kita rawat kayu tu. Yang tadi nak hilangkan selumbar tadi tu kan. So ada beberapa. Kita boleh gunakan cecair lilin. Kita boleh gunakan shellac, leka, cat minyak, ada juga varnish. So terpulang kepada tuan punya tu, dia nak guna kayu tu dengan kemasan yang mana satu. Yang dia nak yang berkilat ke, dia nak yang kurang maintenance ke, dia boleh pilih berdasarkan beberapa pilihan kat sini lah. Okey. Okey. Kita sampai kepada soalan latihan. Laju cikgu laju dah sampai dah. Sebab terkejut studio ni cikgu. Dah tanya soalan dah. Soalan. Okey, sebab saya kata modul 3 ni antara bab yang senang. Dia akan biasa dia akan banyak pun dekat soalan bahagian A aras rendah ya. Okey, ni contoh soalan. Berikut adalah grade kayu yang digunakan dalam pembinaan. A, kayu keras berat. B, kayu keras sederhana berat. C, kayu keras ringan. Padankan grade kayu itu dengan menulis A, B atau C pada ruang yang disediakan. Senang cikgu. Cikgu nak minta pelajar-pelajar ini untuk menjawab? Ya. Cikgu nak. Baik, cikgu nak minta siapa cikgu? Kita minta volunteer Boleh. Ada siapa volunteer ke? Ni senang je ni. Sangat-sangat senang. Sangat-sangat senang. Siapa boleh jawab? Nak Syarul Nizam boleh? Syarul Nizam. Siapa? Syarul Nizam. Silakan. Jawapan dia apa ni? CAB. CAB lajunya. Macam nak tahu CAB. CAB betul ke Syarul Nizam? Kita tengok cikgu. Okey. Kalau tadi cikgu kata ingat sekurang-kurangnya satu jenis kayu kan? Okey, kayu getah tadi dia adalah kayu keras, sederhana, ringan kan? So kita tengok keras ringan, betul lah. C. Okey, tadi kayu cengal memang A cikgu, paling keras dan berat. A. Okey, jadi yang ni tinggalnya B lah. Semestinya B. Okey, macam soalan macam ni kadang-kadang murid-murid dia tersilap. Dia tulis kat sini kayu. C dia tulis kayu. Tak boleh. Kalau tulis kat sini kayu, kat sini tak boleh. Dia kena tulis C. CAB sebab kehendak soalan cikgu. Kena pilih macam tu. Okey, baik. Seterusnya cikgu. Okey. Contoh soalan pasal kayu lagi. Boleh tak kita minta murid cikgu bacakan soalan? Boleh, silakan cikgu. Tak ada masalah. Cikgu nak minta siapa? Siapa Rezwan Rodi boleh? Rizwan lah. Silakan Rezwan. Boleh go. Berikut adalah kegunaan kayu dalam pembinaan. Adalah kegunaan kayu dalam pembinaan. A, tiang dan rasuk. B, papan kena. Padankan kegunaan kayu itu dengan menulis A atau B pada ruang yang disediakan. Okey. Balau, kayu getah, cengal dan ramin. Okey, macam mana jawapannya? Macam ni kita nak tackle jawapan tu? Ya. Okey, pertama ingat dulu struktur tu
kalau kultur rangka kena guna kayu keras. Kalau kita tahu kat sini, tiang dan rasuk ialah struktur rangka bagi sebuah rumah. Jadi kalau dia rangka, dia mesti guna kayu keras berat. Ya. So daripada berdasarkan jenis-jenis kayu ni, mana kayu keras, berat, so boleh buat sebagai tiang dan rasuk. Okey, ada cadangan jawapan Rizwan? Ada jawapan tak? Ada. Okey. Okey, apa dia jawapannya? Balau untuk A. Balau untuk A sebab dia ialah kayu Keras. keras. Okey, lagi? Kayu getah. Kayu getah untuk B. Okey, buat pampa panel, betul. Ya, sebab dia ringan. Ya. Okey, cengal. Cengal untuk A. Okey, betul. Okey, dan seterusnya? Last kali B. Okey, betul ya. Okey, ini contoh mana bila murid kenal jenis-jenis kayu, dia boleh tahu dia boleh digunakan di bahagian mana bagi sesuai pembinaan. Ya. Okey, bagus. Faham. Okey, tahniah Cikgu Rizwan. Okey, baik. Seterusnya. Boleh cikgu sambung? Boleh. Okey. Silakan. Okey, kita masuk kepada standard kandungan yang kedua, iaitu bahan kerja bata. Secara umumnya, ada kita kena belajar jenis-jenis bata dulu. Okey, terdapat 3 jenis bata yang biasa digunakan. Pertama, bata tanah liat. Kalau bata tanah liat biasa warna apa? Tanah liat, coklat. Coklat kemerahan, merah bata tu kan. Okey, betul lah tu. Ada batu bata api dan yang ketiga batu bata pasir kapur. Okey, bata tanah liat pula ada beberapa jenis. Pertama, bata biasa, bata muka dan bata kejuruteraan. Nanti cikgu akan terangkan di slide seterusnya. Yang ini ialah contoh batu bata api. Batu bata api ialah bata yang digunakan di kawasan yang terdedah kepada haba yang tinggi. Contohnya ialah seperti cerobong asap, cerobong tempat pembakaran, so gunakan batu bata api. Manakala batu bata pasir kapur, kita tengok biasanya warna putih lah. Sebab dia dihasilkan daripada pasir dan kapur. Okey, kalau kita tengok contoh kat sini, satu je contoh di lubang dia macam ni. Tapi ikutlah kilang atau syarikat yang buat tu, ada juga yang tak ada lubang, ada juga yang lubang dia segi 4. Segitiga pun ada juga, cikgu. Segitiga tak pernah buat lagi. Oh, kita akan buat, cikgu. Kita akan buat bisnes tu, cikgu. Okey, itu maknanya kalau kita tengok warna dia putih ni mesti bata pasir kapur. Okey. Okey, tadi bata biasa. Ni yang biasa kita tengok, dia gunakan dalam pembinaan, bata biasa. Bata tanah liat, warnanya merah. Kalau kita gunakan bata jenis ni, mesti kena lepa. Sebab sisi dia tak cantik. Sisi dia tak kemas, tak licin. Jadi dia kena dilepa. Dan biasanya harganya murah lah. Kalau tengok dalam gambar ni, ada macam ni. Sama juga. Dia bergantung kepada pembekal yang membekalkan bata ni. Ada juga yang tadi bata dia lubang dia 3. Ada juga bata dia lubang dia 8. Dia ikut pembekal tu lah. Ada yang macam ni, panjang macam ni pun ada. Itu apa, cikgu? Batu bata ke? Bata juga. Cikgu saya dulu ingat roti, cikgu. Bukan. Sebab kadang-kadang kalau kat negeri lain mungkin bata dia lain. Lubang dia berbeza sebab mungkin di Sabah lubang dia lain. Jadi takut murid-murid ini terhad pada gambar saja seperti yang dalam buku teks. So ini gambar ni cikgu ambil dari buku teks ya. Okey, baik. Okey, bata muka pula. Bata muka ni sama juga, dia hasilkan daripada tanah liat. Cumanya muka dia cantik. Sebab tu dia bata muka. Sisi dia ni sangat kemas dan cantik. Jadi kalau kita gunakan bata ni, kita tak perlu lepa dah. Biasanya dia harga dia mahal sikit, berat sikit. Sebab tu kita panggil bata muka, facing bricks. Kalau kita tengok dekat KL, bangunan apa yang tidak dilupa? Bangunan apa yang tidak dilupa? Digunakan bata merah ni. Ikon. Saya tahu, cikgu. Dekat dataran kan? Ya. Itu contohlah contoh bata yang menggunakan bata muka. Okey.
Okey, bata kejuruteraan pula. Bata kejuruteraan ialah bata yang didesain, direka bentuk untuk satu kerja tertentu. Biasanya ni kalau untuk pembinaan yang khas, so engineer kena design. So bata ni biasanya berat dan mahal. Kita ikut projek yang kena engineer nak bata khas. So adalah bata kejuruteraan. I see. Okey, kita dah belajar pasal bata, kita tengok soalan berkaitan bata. Boleh? Okey. Raja menunjukkan bata penutup 3/4. So, bata penutup mana? Bata yang dipotong dengan saiz macam ni dipanggil bata penutup lah. Biasa murid-murid cikgu, murid yang mengambil pembinaan domestik memang dia kena belajar potong lah, guna mesin dan potong bata saiz inilah. Okey, tandakan bagi penyataan kerja memotong bata penutup 3/4 yang betul dan pangkal bagi yang salah pada petak yang disediakan. Okey, kita minta Hanafi boleh cikgu? Boleh. Hanafi boleh, Hanafi. Steady Boleh. Okey, Jun, let's go. Jawapan dia betul, salah, betul. Apa yang betul, apa yang salah? Baca. Okey. Yang betul. Yang betul, merendam bata. Betul. Yang seterusnya meminyakkan bata apa? Meminyakkan bata, salah. Okey, salah. Mengukur dan menanda bata, betul. Okey. Mengeringkan bata, betul. Okey, betul ya Hanafi. Terima kasih. Cantik Hanafi. Itu, helmet kat atas kepala tu baik-baik takut jatuh kang. Okey. Okey ya. Masa-masa proses memotong bata memang dia kena rendam. Kenapa agaknya kita kena rendam? Saya nak tanya murid cikgu lah. Dia kena rendam. Agaknya kenapa? Saya tanya Azizwan boleh tak? Siapa cikgu? Azizwan. Yap, Azizwan silakan. Kenapa bata kena rendam dulu? Sebab dia kalau kita rendam senang nak potong. Okey. Betul jadi bila bata tu dah rendam, dah basah, kalau kita gunakan mesin, dia mudah. Dia lembut sikitlah sebab dia tanah liat, dia kena dengan air dia akan lembut lah. Kalau tak rendam, bata tu keras, habuk naik banyak. Ya. Azizwan dekat dengan TV ke Azizwan? Tak. Saya ingat dia TV kat sebelah nak tengok muka dia juga. Muka aku masuk TV. Okey. Kalau boleh perlahankan sikit audio kat TV tu Okey, thank you Azizwan. Alright. Okey, sama juga tadi proses dia kena ukur. Dia tak boleh agak-agak datang-datang terus potong zap macam tu. Tak boleh. So mesti ada proses mengukur dan menandakan bata. Okey, minyakkan bata memang tak ada kaitan lah. Ini untuk alatan yang ada besi-besi. Kalau kita nak simpan, kita kena minyakkan lah. Okey. Ini kena keringkan. Tadi kan dia dah rendam kan. Bila dah rendam tu, tak naklah basah-basah. Nanti kena tengah basah-basah kita nak potong. Agak bahaya. Ada takut. Sebab mereka potong guna mesin. Ya. Jadi kena at least kena toast sikit. Agak kering. Baru boleh dipotong lah. Dia macam buat pisang goreng je nak kena toast, kena potong. Okey, baik seterusnya cikgu. Cikgu sambung ya. Ya. Okey, kita pergi kepada mortar pula. Apa dia mortar? Okey, kalau kita nak ikat lidi, kita pakai tali. Betul. Kalau kita nak sambungkan kertas, kita guna apa? Sambungkan kertas. Kertas kita nak cantum, kita guna apa? Gam. Okey, betul. Ya. Jadi kalau kita nak menyambungkan bata, ikatan bata, membentuk ikatan bata, kita gunakan mortar. Okey. Itu maksud mortar kat situ. Mortar merupakan bahan pengikat yang digunakan untuk membina ikatan bata. Itu kaitan mortar tadi. Membina ikatan bata. Okey, mortar ni ada beberapa jenis. Mortar simen, mortar kapur, mortar kompor. Kalau mortar simen ialah bahan dia kita gunakan simen dan pasir. Okey, nisbah bancuhan dia 1 bahagian simen kepada 3 bahagian pasir. Cara nak suka dia. Boleh juga nisbah bancuhan 1:4 pun boleh gunakan untuk menghasilkan mortar simen lah. So ada 2 jenis nisbah bancuhan lah. Biasa kalau murid-murid cikgu yang mengajar pembinaan domestik, dia memang ini antara kerja utama, dia kena belajar membancur mortar dengan betul. Okey. Sama juga mortar kapur. Mortar kapur juga boleh menggunakan nisbah 1:3 dan 1:4.
Okey, kalau mortar simen kita gunakan bagi kerja sebenar. Kalau dah guna simen kan dia keras kan. Yep. So dia akan kerja kekal. Jadi mortar kapur digunakan bagi kerja belajar. Murid belajar nak belajar mengikat bata, dia gunakan mortar kapur supaya nanti boleh buka baliklah. Okey, faham. Okey. Dan yang terakhir tu cikgu, kalau mortar apa? Mortar kompor digunakan untuk kerja melepa. Melepa ialah plastering lah. Dinding. plastering. Tadi kalau dia buat tembok menggunakan bata biasa yang perlu diplaster. So, mortar yang digunakan ialah mortar kompor. Iaitu dalam tu ada simen, guna kapur dan juga pasir. Okey. Okey. Kita tengok kriteria mortar yang baik. Bahan pengikat yang baik. Mesti mempunyai kekuatan yang cukup bagi tujuan kerja-kerja bata. Gelak-gelak Hanafi tu tak fokus, tak tengok cikgu ke? Hanafi, kenapa kau gelak tu Hanafi? Kongsi sikit apa yang digelakkan tu. Kau ingat cikgu tak nampak? Kau ingat cikgu tak nampak apa kau buat? Okey. Dia mesti mempunyai sifat kebolehkerjaan yang tinggi. Kebolehkerjaan tu maknanya keadaan air simen dalam tu mesti sedang-sedang elok. Yeah. Kalau misalnya mortar tu terlalu keras, dia susah dikerjakan. Kalau mortar tu terlalu cair, banyak sangat air, dia terlalu lembik, pun juga susah nak dikerjakan. Ya. Okey, mesti tahan lasak daripada sebarang cuaca dan tindakan bahan kimia. Okey, menjadi bahan pengikat yang baik antara mortar dengan bata. So, ini antara ciri-ciri mortar yang baik. Baik. Okey. Boleh cikgu? Ya. Kita nak bertindak dulu boleh cikgu? Okey, boleh. Sebab nampaknya macam Hanafi dia macam tak fokus. Nak kena rotan ni. Nak kena piap ni. Okey, kepada anda semua jangan ke mana. Selepas ini, kita akan sambung balik kita punya subjek pembinaan domestik dalam Road to Success SPM 2021. Selepas ini. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Menyaksikan Road to Success SPM 2021 bersama dengan Cikgu Fazli dalam subjek pembinaan domestik. Pelajar-pelajar okey Masih boleh ikut lagi kejap lagi je. Pokok dah lepas tu nak buat apa buat Okey, baik cikgu, jom. Kita sambung balik di kita punya kelas. Okey, cikgu sambung. Tadi mortar. Okey, tadi dah belajar mortar kan? Cikgu bagi latihan pula. Latihan yang mudah. Okey, ini soalan betul dan salah. Yep. Okey, tandakan right bagi penyataan kerja membancuh mortar. Nanti kalau murid kalau jumpa soalan macam ni, dia kena highlight lah. Okay. Mana keyword dia. Membancuh mortar kapur yang betul dan salah bagi petak yang disediakan. Okey, kalau cikgu tanya murid cikgu boleh? Kita minta Syamir boleh cikgu? Boleh, Syamir Nur Hafiz. Silakan. Tandakan dia bagi penyataan kerja membancuh mortar kapur yang betul dan tidak bagi yang salah dalam petak yang disediakan. Okey. 1. Menapis pasir sebelum digunakan. Betul. Okey. Betul. Menyukat kapur dan pasir mengikut nisbah 1/3. Betul. Okey. Yang ketiga, membasahkan pasir sebelum ditapis. Salah. Yang ketiga, menyediakan air mengikut nisbah yang sesuai. Salah. Okey, salah. Yang ketiga, yang kelima, menggaul bancuhan mortar menggunakan skop. Betul. Okey, betul. Baguslah Syamil. Jawapan semua betul. Alhamdulillah. Okey. Kat sini pasir mesti tapis dulu. Kita tak boleh guna pasir yang kotor. Sebab kalau guna pasir yang kotor, dia akan mengganggu bancuhan mortar tu. Ada batu lah. Kalau nak buat kerja payah. Okey, kena sukat. 1/3. Basahkan pasir sebelum ditapis tak boleh. Kalau pasir dah basah nak tapis kan? Susah. Susah. Pasir jadi berat cikgu Okey, air tak ada dalam nisbah sebab nisbah bancuhan ialah nisbah bahan saja. Kadang-kadang kalau kita gunakan pasir yang basah, so kita macam mana nak sukat air dalam pasir kan? Sebab tu air tak ada dalam nisbah bancuhan. Cikgu teruskan ya. Sekarang kita tengok bahan kerja konkrit. Okey, kalau kata konkrit saja, bahan-bahan ni mesti wajib ada baru dia kita namakan sebagai konkrit. Pertama ialah simen. Kedua ialah aggregate atau kita boleh panggil batu bau kasar. Okey, kita ada pasir atau batu bau halus, bahan tambah dan juga air.
Okey, kalau simen ada beberapa jenis simen. Tapi secara meluas je kalau untuk kerja mengikat bata, membancur konkrit, kita guna simen Portland biasa. Ada juga simen gam untuk kerja memasang jubin. Ada simen khas yang cepat keras. Tapi kalau di bengkel biasa kita guna simen Portland biasalah. Okey, batu bau kasar. Batu bau kasar aggregate saiz yang kita gunakan untuk baju konkrit ialah 6 mm hingga 12 mm. Dia tak adalah kecil sangat, tak adalah besar sangat. Okey, juga pasir. Pasir mestilah pasir yang bersih, tak ada benda asing. Tak ada pasir yang bergaram atau beralkali sebab dia akan mengganggu mutu konkrit yang digunakanlah, yang dihasilkan nanti. Manakala bahan tambah ialah bahan kimia lain yang kita tambah supaya mendapatkan fungsi tertentu. Contoh kita nak hasilkan konkrit yang tahan haba. Mungkin ada bahan tambah yang kita perlu tambah. Mungkin agen pemerengkap udara. So ada bahan tambah special. Tapi setakat membaca konkrit biasa kita tak perlu tambah bahan tambah. Saya tambahkan air saja. Okey. So air pun guna air yang bersih lah. Tak boleh air longkar, air kotor, ada keladak, tak boleh. Okey. Seterusnya. Okey, nisbah bancuhan konkrit. Okey, kekuatan konkrit, kalau kita pada konkrit mesti kita tahu kuat dia. Kekuatan konkrit bergantung kepada nisbah bancuhan konkrit. Grade konkrit menunjukkan kekuatan ciri mampatan konkrit apabila konkrit tersebut mencapai umur 28 hari. Okey, jadi konkrit dah 28 hari dia akan capai kekuatan dia kalau kita guna nisbah yang dah ditentukan. Contoh ada beberapa jenis nisbah bancuhan yang murid-murid ini belajar. Pertama, grade 15, 136, nanti satu ialah untuk simen. Okey, simen. Okey, ini pasir, ini ialah batu bau. Bahagian batu bau yang digunakan. Grade 15, ada konkrit grade 20, gunakan 124, grade 25, 1, nisbah 1,5, nisbah 4 dan grade 30. Iaitu dia gunakan 112 punya bancuhan. Okey, cikgu teruskan ya. Boleh cikgu. Okey, jenis bancuhan konkrit. Berdasarkan amalan CP114, terdapat 3 jenis bancuhan konkrit. Apa tu CP114? Okey, ini ialah nisbah bancuhan konkrit standard yang dikeluarkan oleh British Standard yang digunakan oleh Institut Kejuruteraan Malaysia. Okey, kita gunakan kod piawai ni. So, dia kata ada 3 jenis bancuhan konkrit. Pertama ialah bancuhan piawai. Yang kedua ialah bancuhan reka bentuk dan yang ketiga ialah bancuhan nominal. Okey, bancuhan piawai ialah bancuhan konkrit yang dah ditentukan kekuatan dia. Jadi biasanya kalau konkrit grade 30 dan ke bawah kita dah tentu. Kalau grade ni kita dah tahu kekuatan dia. Okey, manakala bancuhan reka bentuk ialah biasanya adalah konkrit yang kekuatan dia lebih daripada 30. Biasanya jurutera akan tetapkanlah kalau nak bina sekian struktur, perlukan kekuatan yang lebih, so jurutera akan tetapkan kekuatan konkrit tersebutlah. Okey, manakala bancuhan nominal ialah bancuhan yang ditetapkan mempunyai kekuatan yang minimum saja. Biasanya bancuhan nominal ni dilakukan kalau kita bancur guna tangan, kita akan dapat kekuatan minimum. So dia adalah bancuhan nominal. Okey. Okey, seterusnya. Kesesuaian bancuhan konkrit dengan jenis binaan. Okey, kalau konkrit grade 15 tadi yang kita menggunakan 136, so 1 bahagian simen, 3 bahagian pasir dan 6 bahagian batu bau. Kalau di bengkel, kalau macam mana kita nak sukat tu, kalau kita suka guna baldi, 1 bahagian simen. So 3 kali pula pasir, 6 kali pula batu bau. Itu maksud dia. Okey. Kalau kita guna konkrit nisbah yang ni, kita sesuai digunakan bagi pembinaan lantai. Konkrit jisim yang kurang mengalami mampatan serta tegangan. Contoh binaannya ialah lantai tidak bertulang atau alas konkrit. Okey, ini contoh lantai tidak bertulang ya. Okey, cikgu teruskan. Okey, kalau konkrit grade 20 pula, bancuhan ini menggunakan 1 bahagian simen, 2 bahagian pasir, so 4 bahagian batu bau. Kasar. Okey. Jadi kalau kita gunakan grade 20 ni sesuai untuk membina asas, tiang, rasuk dan
lantai sama ada bertertulang atau tidak bertertulang. Kalau kita tengok dalam gambar ni, so yang tegak ni adalah struktur tiang. Betul. So tiang, okey, rasuk yang mana satu? Okey, rasuk ialah struktur yang melintang. So kita panggil rasuk. Manakala asas ialah struktur yang berada di bawah tiang. So kita boleh gunakan konkrit nisbah grade 20 ni. 1, 2, 4 ni cikgu. Okey, 1, 2, 4. Okey, pelajar-pelajar so far nak tanya apa-apa soalan ke kepada cikgu? Semua okey Semua okey. Okey, nanti kalau cikgu tanya tak dapat jawab. Begini. Kena dia. Okey, diorang semua okey cikgu. Saya tahu diorang semua good student cikgu. Betul kan? Kalau dekat bengkel ni adalah skuad cikgu dekat bengkel di sekolah. Macam budak bila kita ada subjek pembinaan domestik, so mereka ni adalah skuad kalau ada nak repair sikit sekolah. So ni skuad cikgu lah. Cikgu, siapa yang paling rajin cikgu? Yang paling rajin, semua rajin. Semua bagus. Nampak Hanafi siap berdoa tau. Ya Allah, kau pilihlah namaku. Okey. Alright. Cikgu sambung ya. Boleh cikgu. Alright. Kalau konkrit grade 25 pula. Dia menggunakan 1 bahagian simen, 1/2 bahagian pasir dan 3 bahagian batu bau kasar. Okey, kalau guna grade 25 ni sama juga untuk rasuk dan tiang, tapi bahagian yang itu mungkin mengalami tegasan-tegangan yang berlebihan. Jadi jurutera akan tetapkan kalau nak bina sekian struktur, dia akan tetapkan grade mana kita perlu gunakan. Okey, manakala konkrit grade 30. Grade 30 ni yang kuat lah. So bancuan ni menggunakan 1 bahagian simen, 1 bahagian pasir dan 2 bahagian batu bau kasar. Okey, nak bina apa kalau konkrit grade 30 ni? Okey, biasanya digunakan dalam pembinaan struktur yang menerima tegangan yang tinggi dan biasanya untuk konkrit prategasan. Apa dia konkrit prategasan? Konkrit prategasan ialah konkrit tu besi tu telah ditarik dengan jet hidrolik dulu. Dia dah tarik tegang baru dia masukkan bancuan konkrit. Biasanya untuk buat jambatan lah guna konkrit prategasan. Macam contoh di sebelah itu cikgu. Ya. So macam ni dia dah tarik dulu, sebab tu kita panggil konkrit prategasan. Kita pergi bahagian soalan. Tengok dia angguk-angguk, tengok dia faham tak? Hanafi punya angguk tu, hui lain macam cikgu. Mungkin kita patut tanya dia kot. Kita tanya Hanafi dululah. Alright, boleh. Okey, Hanafi, boleh Hanafi On dulu mic. Boleh. Okey, steady Hanafi. Okey, soalannya awak boleh baca soalan ini dan awak boleh jawab terus. Silakan. Berikut adalah jenis grade konkrit. A G15, Baik. B G20, C G30. Padankan jenis grade konkrit dengan menulis A, B atau C pada petak yang disediakan. Tiang. Okey. Tiang dia kata B cikgu. Okey, dia kata B. G20. Okey. Grade 20. Lantai tanpa tertulang. A. Okey, A. Rasuk B. Okey, B. Jabatan C. Okey, betul. Bagus Hanafi. Nampak Hanafi? Dia tengok. Alah, malu ke apa? Alah, mahal lah Hanafi. Okey, cikgu betul cikgu? Okey, betul ya. Hanafi telah menjawab dengan betul dan baik. Cikgu nak ingatkan sekali lagi, ini cara jawab yang betul. Dia akan salah kalau dia tulis kat sini B tadi G20 kat sini. Bukan tulis yang ini, kena tulis kod dia dekat sebelah sini. Tapi cikgu, waktu Hanafi menjawab soalan ini cikgu, saya nampak mata dia macam pandang ke bawah, macam ada jawapan lah Hanafi. Ada jawapan kan Hanafi kat bawah tu? Tak ada. Okey. Cikgu teruskan? Boleh cikgu, let's go. Okey, soalan lagi. Anda diminta untuk mereka bentuk sebuah rak peralatan mandian yang akan dipasang pada bahagian dinding bilik mandi. Okey, lakarkan satu reka bentuk berlabel. Lakar dan label. Bagi menghasilkan rak itu supaya kriteria yang diperlukan kukuh apabila dipasang pada dinding dan peralatan mandian itu tidak mudah jatuh apabila diletakkan. Okey, B1, cadangkan bahagian kemasan yang sesuai digunakan pada rak itu.
dan berikan alasan kesesuaian bahan tersebut. Itu. Okey, ini contoh soalan struktur lah. Okey, macam mana nak jawab? Okey, tadi mereka kena lakar ya. Bila murid melakar jawapan, pastikan ada beberapa aspek yang perlu dia ingat. Bila lakar, mesti dah lakaran dalam bentuk 3 dimensi. 3 dimensi tu maknanya kita nampak panjang, lebar dan dia punya tinggi. Okey, berlabel. Dia kena label apa yang dia lukis. Kalau tak label, mungkin cikgu ingat, dia tengah buat kuih lapis ke? Contoh, sebab tu apa saja yang murid lakar, dia kena label. Bagi tahu apa yang dia label. Okey, benda yang dia design tu, dia reka bentuk mesti berfungsi. Maknanya fungsi dia sebagai rak letak alatan mandi, boleh letak. Alatan tak jatuh. Macam tu. Ada nilai kreativiti dan dilukis dengan cantik dan kemas. Okey, ini contoh jawapan. So, dah dilakar, ada gambar 3 dimensi, ada label. Label dah anak panah. Okey, dia punya syarat tadi mesti kukuh. Dia nak masa design tu, reka bentuk tu mesti kukuh. So, kat mana nak jawapan kukuh tu dapat? Nampak besi pengikat dipasang ke dalam dinding. Kita nampak. So, dia pasak masuk dalam dinding. Okey, peralatan mandian tak mudah jatuh. Kat mana jawapan tu nak dapat? So, dia pasang besi kat sini, keluli tahan karat. So, kat sini dia dah memenuhi kriteria bagi soalan A2 kat situ. Okey. Okey. Tengok B1 pula. Cadangkan bahan kemasan. Bahan kemasan ialah kerja terakhir pada konkrit tu digunakan. So, kat sini jawapan dia boleh letak jubin. Tak nak letak jubin, boleh cat saja pun boleh. Cikgu letakkan 2 jenis jawapan lah kat sini. Kenapa kamu pilih jubin? Jadi kena bagi tahu kenapa pilih jubin, kenapa pilih cat. Jawapan ni boleh skor. Kita boleh guna pengetahuan am saja. Murah. Okey, cat murah. Jubin senang dicari dan mudah dibersihkan. Kalau kita guna jubin, kalau kotor mudah dibersihkan. Okey, boleh. Semua boleh? Boleh. Okey, angguk semua tu boleh lah tu. Okey, cikgu teruskan ya. Boleh, cikgu. Okey, kita masuk kepada bahan kemasan. Bahan kemasan bagi kerja pembinaan lah. Ini ialah yang terakhir, standard kandungan yang terakhir bagi modul 3 ini. Okey. Okey, yang ini pun mudah skor. Tak skor, jaga budak-budak ni. Okey, apa dia bahan kemasan? Kemasan merupakan peringkat terakhir bagi mewujudkan keindahan dan kecantikan sesuatu bangunan. Okey, kemasan juga dilakukan untuk menutup kesan cala atau cacat pada permukaan dinding dan lantai. Jadi masa bina tu memanglah nampak kasar, nampak apa, tapi at the end kita tengok macam tempat ni jadi cantik sebab kita telah pasang bahan kemasan yang sesuai bagi ruang tersebut. Okey, proses pengemasan dilakukan menggunakan beberapa bahan tertentu dan sesuai mengikut jenis permukaan. Okey. Okey, kemasan lantai. Proses air tadi lantai pada lantai konkrit, kita letak kemasan akhir dia. Okey, boleh guna lepaan simen saja. Boleh guna jubin seramik, boleh guna terazzo, boleh guna pakir. Ada beberapa jenis yang dalam pasaran lah bergantung. Biasanya kos lah. Kos. Kemasan akhir ni bergantung beza. Kalau yang mahal macam ni, pakir, seramik mahal. Kalau yang macam ni, simen murah lah. Okey, cikgu teruskan. Okey, kemasan dinding pula. Kemasan dinding ada 2 jenis. Pertama yang keras. Yang kedua ialah yang lembut. Biasa yang keras ni contoh kemasan dinding yang keras ialah panel kayu. Mozaik, jubin, marmar, granit. Dia keras. Kita sentuh dia keras. Okey, biasa sesuai dipasang di mana? Dinding luar lah. Sebab dia kalis cuaca, kalis air. Manakala bagi kemasan lembut pula ada beberapa jenis, iaitu contoh cat. Cat air, cat minyak, gypsum board, perekat dinding berbusa ataupun foam 3D wallpaper, kertas dinding, fabric vinyl. Ini semua lembut. Kalau kita sentuh dia lembut. So sesuai untuk dinding dalam. Okey, kalau kita letak dinding luar berjadi.
Habis cikgu. Habislah. Dia Rosak. Rosak. Cepat rosak. Jadi maintenance-nya tinggi pula. Rugi kat situ. Okey, kita pergi kepada soalan berkaitan dengan kemasan. Okey, berikut adalah jenis kemasan dinding pada bangunan. A. Kemasan lembut. Tengok kemasan dinding pada bangunan, kemasan lembut. B. Kemasan yang keras. Padankan jenis kemasan itu dengan menulis A atau B pada petak yang disediakan. Okey. Boleh tanya mereka lagi? Boleh cikgu. Siapa nak volunteer? Siapa? Ridwan lah. Ridwan tak jawab lagi. Rizwan Rodi, boleh? Okey. Boleh. Silakan. Mozaik jawapan dia A. A. Public. Bukan. Bukan. Mozaik B. Mozaik B. Okey. Public A. Bawah dia A. Okey, gypsum board. Alright. Grafik B. Okey. Mozaik kita tahu. Okey, terima kasih Rizwan Rodi. Terima kasih Rizwan. Okey, kita tengok dulu jawapan macam mana. Okey, mozaik betul dia yang keras, favorite vinyl ialah lembut. Okey, betul ya. Mereka telah jawab dengan betul. Nampaknya mereka fahamlah pelajaran kita hari ini. Ya. Okey. Cikgu, tadi kan cikgu waktu cikgu sebut nama Rizwan kan, Hanafi gelak-gelak cikgu. Betul. Macam itulah dia kat gelas. Gelak-gelak sampai menggoyang. Dia kat kelas macam tu cikgu. Goyang kepala dia. Cikgu, yang penting cikgu rambut dia cikgu. Saya kira dia ada 5-6 kali dia betulkan rambut belah tengah dia cikgu. Okey. Tengok soalan terakhir ni. Soalan terakhir. Okey, tandakan right bagi penyataan kerja menyelenggara lebihan cat. Keyword dia kena underline kat situ. Ya. Yang betul dan salah pada yang salah bagi petak yang disediakan. Okey, membuang lebihan cat ke dalam longkang. Okey, siapa nak jawab? Volunteer? Terbagi peluang kepada anda. Siapa yang belum kena lagi? Membuang lebihan cat ke dalam longkang. Syarul Nizam. Okey. Betul ke salah? Salah. Okey, salah. Okey. Membasuh dulang cat dengan aliran air yang banyak. Betul ke salah? Salah juga. Salah. Okey, salah. Menyimpan cat di dalam bekas tertutup dan kedap udara. Betul ke salah? Betul. Betul. Dan terakhir sekali, menuang lebihan cat ke dalam tong cat. Salah. Salah. Okey, kita tengok jawapan yang dia pilih betul ke salah Okey, membuang lebihan cat ke dalam longkang memanglah salah. Mana boleh buat macam tu? Betul. Habis longkang jadi biru. Pencemaran alam pula. Yap. Okey, membasuh dulang cat dengan air yang berlebihan sebenarnya betul sebab biasa kalau nak basuh ni memang guna air banyak sebab kan cat agak pekat kan. Yep. Kita gunakan air yang banyak. Kalau tidak dia tak mau keluarlah cat tu. Okey, simpan cat di dalam bekas tertutup dan kedap udara betul. Menuang lebihan cat ke dalam tong cat ni betul lah. Habis nak simpan kat mana pula? Simpan balik kat dalam tong dia lah. Okey. Okey nanti kena study lebih sikit lah ni dah pilih jawapan salah ni. Okey, baik. Cikgu, mungkin cikgu boleh buat rumusan cikgu apa yang kita dah belajar selama 1 jam ini cikgu. Okey jadi murid-murid yang mengambil pembinaan domestik, ini modul 3, modul yang mudah. Murid-murid mesti skor. Kalau tak skor memang rugi besar. Dan cikgu yakin dan percaya semua yang belajar pembinaan domestik boleh jawab modul ini dengan baik insyaAllah. SPM 2021. Amin. Dan juga saya juga yakin dan percaya bahawa pelajar-pelajar daripada SMK Pandamaran Jaya Pelabuhan Kelang, mereka akan mendapat keputusan yang cemerlang cikgu. Amin. Bukan saja bagi subjek ini, bagi juga subjek-subjek yang lain. Okey? Alright, insyaAllah. Okey. Kepada anda semua diharapkan selama 1 jam ini yang mengambil bagi subjek pembinaan domestik ini sedikit sebanyak dapat membantu anda sewaktu hari peperiksaan nanti. Dan juga cikgu, terima kasih cikgu. Terima kasih Amal. Segala ilmu yang cikgu curahkan sangat-sangat kami hargai cikgu. Terima kasih. Alright, kepada anda semua kalau ada salah dan silap kami mohon maaf. Saya Akmal Nazri. Kita jumpa lagi dalam Road to Success SPM 2021. Assalamualaikum. Bye-bye. Ciao. Didik TV KPM. Saya Siti Rubaya binti Muhammad Saad, ibu kepada Muhammad Hairul Iqbal.
bin Mustafilah. Harapan saya untuk anak saya SPM tahun ni supaya anak saya dapat menggunakan ilmu yang diajar oleh guru dengan baik untuk masa akan datang. Supaya dia lebih cemerlang dalam bidang, apa jua bidang yang diminati olehnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Puan Lucy binti Martin, mak kepada Muhammad Rizwan bin Rodi, kelas 4 MPV SMK Penemaran Jaya. Harapan saya pada Muhammad Rizwan, semoga dia akan mencapai cita-cita dan impian dia. Semoga dia akan lulus dengan cemerlang SPM next year dan jadi anak yang soleh, yang berjaya dunia dan juga akhirat, insya-Allah.